Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaannya kita masih diberi kesempatan untuk terus hidup atas muka bumi dia ini. Lebih daripada nikmat hidup, Allah bagi nikmat sihat. Lebih pada nikmat sihat, kita guna nikmat sihat dan hidup itu untuk kita menjadi hamba Allah yang taat kepada segala arahannya. Tanda kita taat pada Allah ialah kita tidak membuang masa yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya ramai sangat manusia yang lalai daripada menggunakan nikmat, sihat dan juga kelapangan masa. Nabi sebut dari satu hadis dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat sihat dan nikmat faragh, masa lapang. Masalah lapang. Ramai orang sihat, kes sihat dia ni, dia suruh dia akan sihat selama-lama. Makan tak jaga, dan tubuh dia tak jaga, tidur dia tak jaga. Akhir tak ada 40 cimani. Tak ada 40 darah tinggi, tak ada 40 kat kaki. Jadi sebab apa kelalaian manusia dalam menerima nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat masa lapang. Ramai orang tu hawi dia masa lapang yang banyak, maka dia tidak penuhi dengan perkara yang berfaedah. Kalau budak-budak kat cuti sekolah main game, celak mata game, dah nak tidur tu game lagi. Tidur tu telefon duk tangan, tak ada shutdown, tak ada game over. Hidup lagi telefon tu jakuh dah. Masa lapang yang ada tidak digunakan dengan betul. Kalau pok tak suruh mengaji, tak mengaji. Kalau suruh mengaji juga macam-macam tanya. Ngaji mana dalam bilik kau luar? Ngaji orang muka surat berapa? Baca Allah banyaklah tanya. Kalau nak main game tak tanya pun, pakai ambil telefon tekan sengih sore. Tu budak. Mok budak, cara mok budak. Pok budak, cara pok budak. Masa lapar tu heavy sikit sore. Dah. Nak cari orang yang masa lapar boleh duduk mari ngaji congok. Tak ramai lah, tak ramai. Pukul kita hari ni apa orang? 4, 5. Ni. Dah. Dia kata padahlah masa budak mula ngaji, tua-tua nak mengaji apa. Ada orang kita ajak mari gilah kelas dengan dia kata pada masa budak-budak mula lah mengajinya, tua-tua nak mengaji lagi. Ya dak pun. Orang nak guna ke dia. Jadi insya-Allah bersama dengan hamba seminggu sekali, seminggu sekali ke? Seminggu sekali deh. Setiap hari Selasa pukul 10.30, seminggu sekali insya-Allah. Harap-harap tak tambah dah. Ya Ustaz Api minta tambah panijen kita. Seminggu sekali hari Selasa 10.30 kita akan belajar satu kitab Al-Aqidatu At-Tahawiyatu Syarhun wa Ta'liqun. Dah. Aqidah Tahawiyah, syarah dan ta'liq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ni kitab yang hamba photostat ambil daripada internet, PDF. Nak cari kitab dia tak ada, masa tak ada. Baru ni kita pakai photostat PDF je. Tak ada lagi ke? Tak ada. Lepas ni boleh minta lah dengan siapa-siapa photostat. Subjek kita subjek akidah. Subjek akidah. Kalau Ustaz Syakir saat ni mengajar kisah sirah. Kisah ke dia? Kisah-kisah sahih dalam Quran. Tu Ustaz Syakir. Ustaz Hakimi. Apa nama ni? Mengajar ke Ustaz Hakimi? Tafsir. Ustaz Zulfadli, ada panggil subjek tersendiri. Hamba diminta untuk mengajar subjek akidah. Akidah pun orang panggil, tauhid pun orang panggil, usul din pun orang panggil, serupa ya. Gayung dengan timbang dengan nyebok ya. Deh.
Serupa. Hak tu panggil gayung, hak tu panggil timba, tu panggil nyebok. Semuanya digunakan untuk buat cedok air. Akidah ni asal perkataan aqdun, simpulan. Simpulan. Bapa guna akidah? Kerana akidah ni barang yang kita sipu kemah. Sipu kemah, agak-agak tak terombok dah. Akidah dia terombok, punuh adik kakak. Punuh. Akidah ni perkara-perkara yang kita simpul, kemas, letak dalam hati kita, cekera kau tidak terombok dah akidah, ikatan tersebut. Sebab tu ngaji akidah ni kita kena ngaji sampai ke peringkat yakin. Dia tak boleh peringkat tahu ke kerana tahulah kita pun pening. Kalau ngaji akidah duk pening lagi, tak sapa KPI dia. Tak sapa KPI dia. Ngaji kena sampai kat yakin. Akidah ni. Tauhid makna dia mengesakan. Akidah ialah simpulan yang kita simpul dalam hati. Kalau berkenaan Allah, kita mengesakan Allah sahaja, tidak yang lain. Akidah dalam tauhid, akidah dalam mengesakan Allah Ta'ala, kita tidak menduakan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Usuluddin makna dia asal agama. Asal agama, ada setengah kata awwaluddin ma'rifatullah, perkara pertama dalam agama ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sembahan lain selain pada Allah. Tu perkara asas dalam agama. Tak ada hak tu, tak serayaklah mu baik setara mana, banyak buat khidmat, buat kebajikan banyak mana, tapi mu tak ada usuluddin. Tak ada usuluddin, tak ada benda asal, tapak asas tak ada. Foundation, orang putih panggil foundation kan. Buat bangunan ke, buat rumah ke, buat berapa, dia kena ada dia tapak. Tapak yang kukuh, tapak yang kemah. Foundation ni penting sekali. Akidah, tauhid, usuluddin ni barang yang sama. Nak sebut ia adalah satu ilmu asas untuk terbina di atasnya ilmu-ilmu agama yang lain ataupun amalan-amalan agama yang lain. Tak ada dia, tak ada guna semaya, tak ada guna puasa, tak ada guna amalan-amalan kita yang lain. Sebab tu orang kafir, dia buat baik. Bunyi tempat banjir, dia siapa dulu? Dengan nyapu, dengan nyodok. Dia panggil apa dia? Dia panggil charity, kebajikan. Tempat gempa bombing, dia siapa dulu? Ni kecek dengan hospital bak derma darah. Tanya orang hospital bahagian derma darah. NGO mana hak paling banyak hubungi hospital untuk pergi ambil darah? Faham maksud ambo? Hospital ni dia ada unit derma darah. Kalau kecek dengan bahagian derma darah, biasa dia akan pergi ke luar daripada hospital. Selaya tunggu orang pergi hospital derma darah, unit ni juga bergerak dengan van atas permintaan. Kita tanya dia, siapa paling banyak minta untuk mari dia nak derma darah? Masjid? Tak ada. Pondok? Tak ada. NGO Islam? Tak ada. Lepas tu siapa dia? No. Ketik tu, ketik ni, kuih tu, kuih ni. Kita bukan nak resist, tapi nak sebut orang bukan Islam ni kehadapan dalam membuat kebajikan dalam bak derma darah. Masjid tak ada. Besar-besar masjid di Kota Baru ni kan, tak ada AJK telefon. Hospital mari kita report dah orang ni 60 hari Jumaat ni kita nak derma darah. Kalau ada jom berebut hospital mari 60 orang ni bukan sikit. Yang mari dia bawa dengan misi tu satu hal lah. Ni nasi lemak, dengan telur rebus, dengan kacang air melu, buah. Nak jamu orang derma darah ni. Masjid tak ada. NGO Islam tak ada. Unit amal buat baru ni. Unit amal kan pemuda PAH ni. Kita buat seluruh Malaysia adik kakak. Alhamdulillah. Sambutan yang amat baik daripada budak-budak unit amal kita sendiri ataupun orang luar hok tengok, oh derma darah pergi derma.
Tapi dianjurkan oleh unit amal. Alhamdulillah kesedaran telah ada bermula dengan unit amal. Harap-harap pondok kita pas ni kalau ramai sikit orang, kita boleh buat lah Darul Quran wal Hadis ni, Darul Hadis Nabawi ni kan. Boleh royak ke Ustaz Api tu. Nanti budak kita 200 orang ke. 200 orang. Lah ni 10 orang. Ni siapalah tu. 10 tahun lagi. Aqidah At-Tahawiyah. Tahawiyah ni apa dia? Tahawiyah ni nama satu kawasan di Mesir. Mana? Mesir. Mesir ke luar Mesir ni. Ibu negara dia apa dia? Qahirah. Cairo. Apa tu Cairo? Cairo, Egypt. Cairo tu Qahirah, Egypt tu Mesir. Tak usah kecek putih lah, kita kecek hak ikut Arab ni. Qahirah, Mesir. Mesir luah, ibu negara dia Qahirah. Dalam banyak-banyak negeri-negeri ni ada satu kawasan nama dia ada Alexandria, Iskandariah tu kan, dia ada Mansurah, ada Tonto, ada macam-macam nama-nama negeri kawasan dalam Mesir ni. Ada satu kawasan nama dia Tahawi, At-Tahawi. At-Tahawi, At-Tahawi. Di kawasan Tahawi ni lah keluarnya seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi. Nama apa? Nama dia Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Bin apa? Bin Salamah bin Salmah. Ni kawan ni. Ahmad bin Muhammad ni seorang tokoh ulama besar daripada Tahawi. Dia pun buatlah satu buku dalam subjek akidah yang menulis di dalamnya poin-poin penting sebanyak 134 poin, tak silap hamba. Dalam 134 poin akidah yang mesti dipegangi oleh setiap Muslim. Ringkas je kitab dia ni kakak. Kalau dia panggil matan Tahawiyah, matan, tak ada syarah. Alah, kecil benar buku 35 tu je. Kutayib, Kutayib, buku kecil, bukan buku besar, bukan kitab besar. Kitab besar ni syarah dia. Kalau matan dia hak ditulis oleh Ahmad bin Muhammad At-Tahawi ni cukup simple, cukup ringkas. Maka dia pun gelar ke Al-Aqidah At-Tahawiyah. At-Tahawiyah tu disandarkan kepada kawasan tempat dia asal di At-Tahawi, Mesir. Baik, tu matan. Bersama kita ni syarah. Syarah ni dia nak memperjelaskan beberapa perkataan yang kalau sama-sama makna dia. Ta'liq, beberapa nota penting. Ta'liq ni nota penting. Oleh kerana akidah Tahawiyah ni terlalu ringkas. Contoh. Poin yang pertama kita akan belajar dalam akidah Tahawiyah ni, dia kata innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tu sahaja. Hak kita kena tahu. Tidak ada sekutu baginya. Gapo dia makna sekutu? Dalam bab gapo? Orang akan tanya. Maka tu perlu kepada ta'liq, perlu kepada huraian, perlu kepada syarah. Maka Syekh Nasiruddin Al-Albani buatlah syarhun wa ta'liqun bagi akidah Tahawiyah yang kita nak belajar. Jadi kita belajar satu kitab, kita dapat dua manfaat. Satu, matan tu sendiri kita akan belajar, dan syarah oleh Syekh Al-Albani pun kita akan belajar. Jadi kalau kita belajar matan saja, kita boleh so kitab. Kalau kita baca syarah, dua kitab boleh. Matan dia boleh, syarah pun kita boleh. Syarhun wa ta'liqun. Baik, sebelum kita masuk kepada kitab, satu dua perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan ilmu akidah yang kita nak belajar ni. Akidah tauhid ni sebenarnya ilmu yang simple.
Apa dia? Simple. Bukan pimple. Pimple jerawat. Simple. Simple ni apa? Mudah. Ringkas. Tidak memeningkan dan tidak bukan ilmu yang berbelit-belit. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ustaz kat rumah duk mengajar sifat 20 tu ustaz. Tak payah-payah kita payah. Hak payah tu bukan akidah, hak payah tu sifat 20. Hak payah tu falsafah yang ada dalam sifat 20. Sifat 20 mudah. Wujudun. Maknanya ada. Allah tu ada. Lawan pada ada ke dia? Tak ada. Okey. Maka tauhid dia nya Allah ni ada ke tak ada? Ada. Mudah ya. Allah ada ke tak? Ada. Allah itu ada. Itulah tauhid. Itulah akidah. Kita Allah ni ada. Siapa-siapa kata Allah tak ada, bukan Islam dia, kafir dia. Mudah je. Tapi bila secampur dengan falsafah, dia panggil ilmu mutakallimin, campur dengan falsafah ni lah hak jadi pening. Ngaji kitab sifat 20, adik kakak, Tok Guru Ambo kata, mula-mula ni Tok Guru syarah. Berum. Tok Guru faham molek, anak murid faham molek. Siapa tengok kitab Tok Guru syarah, Tok Guru jah faham, anak murid tak faham. Siapa di akhir kitab Tok Guru baca, Tok Guru pun tak faham, anak murid pun tak faham. Berakhirlah kitab sifat 20. Lagu tu lah. Ada ustaz pergi ngajar orang asli. Orang asli ngajar sifat 20. Wujud artinya ada. Lawannya tiada. Mustahil bagi panjang lah. Sudah mengajar. Ustaz tanya, ada faham ke? Faham ustaz, faham. Apa yang faham? Allah itu ada. Lawan-lawan tak ada. Sekejap dah. Assalamualaikum. Anda nak mengajar ni? Tak apa. Pandai dah? Okay. Allah itu ada. Lawan-lawan tak ada. Tauhid ni barang yang simple. Kalau tengok sahabat-sahabat Nabi mula, kalau baca sirah-sirah, contoh siapa dia, kita ambil seorang. Sumamah ibnu Uthal radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah ibnu Uthal. Biasa dengar nama dia? Tak biasa. Sumamah ibnu Uthal seorang yang bangsawan, ketua kaum. Dia pergi ke Mekah ketika pertembungan Rasulullah dengan Raja Mekah ni memuncak. Tengah memuncak. Kafir Quraisy tengah jeng dengan Nabi, Nabi pun tengah kuat berdakwah. Raja Mekah ni buat satu ketetapan, orang luar masuk dalam Mekah mesti di briefing keadaan Mekah sekarang ni. Kena berhati-hati, kita Mekah tak selamat. Ada virus nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni gila, dia ni penyair, dia ni tukar sihir. Siapa dengar dia kecek, akan terus jadi fanatik pada dia, akan tinggalkan agama. Siapa buat SOP gitu. Setiap orang pergi masuk Mekah nak buat umrah, buat haji, kena ikuti taklimat oleh kerajaan Mekah. Kursus BTN lah 3 hari. Nak kemah akidah ni, takut-takut lari. Siapa Sumamah bin Uthal kata, aku ni bila dengar briefing daripada puak-puak Mekah ni, setiap kali tubik bilik hotel lah kan, tubik bilik hotel nak pergi Masjidil Haram, aku buh kapah dalam telinga. Buh kapah dalam telinga. Takut terdengar suara Nabi Muhammad. Buh kapah dua-dua ni. Jalan waktu tawaf pun tunduk, takut ternampak dengan Nabi Muhammad. Sebab bagi dia, Nabi Muhammad tu kan sahih. Orang jahat. Bagi dia Nabi Muhammad ni gak orang bawa tokak kemenyai berasa. Oh.
Tok Pomo ke, duk pukau ke dia umrah. Wasabah penuh tekok ni. Dah lengai lagi kayu koka. Ya nampak gambar gitu. Takut tu ga, jangan jumpa lah, jangan selisih lah dengan Muhammad. Takut ke hatu. Nak jadi cerita, tengah dia duduk depan Kaabah, ya nampak ada seorang duduk cacat. Senyap dengan muka yang penuh dengan ketenangan. Duk mata dia rokok. Dia bangun. Dia sujud. Sumamah ni jadi berhenti tawah. Dia tengok kau kawan tu. Tengok. Peliknya dia ni. Dia beribadat dengan ibadat tak serupa dengan ibadat pokok kita. Muka dia penuh ketenangan. Rasa nak masuk dekat dan tanpa dia sedar, dia kohor dekat. Dia tak kenal. Ni dah kau Muhammad orang dia oyak ni. Tapi lagu lain pesing ni. Nabi sudah semayai pun. Nabi duduk baca Quran. Dia nak pergi dengar apa dia hak tubik mulut Nabi. Tapi dia takut. Akhir dia kata ke diri dia sendiri, kata, wahai Sumamah, bodohnya mu. Bapa mu takut kau Muhammad? Bapa mu takut nak dengar kata-kata dia? Mu ke cerdik ke ngaji sekolah tinggi, PhD saja dua. Okay. Beda sastra, beda gotu, beda goni. Mu dengar lah kalau betul, mu turut tak betul, mu tinggal pelik gapo dia. Mu bukan orang bodoh, mu boleh menilai. Akhir dia pecah kapah, dia duduk tepi Nabi. Ia dengar gapo Nabi baca. Dengar Quran ya. Nabi sudah tegak, Nabi tak cara ke dia. Nabi kah bangun jalan nyok nak klik di rumah. Dia turut Nabi. Siapalah masuk dalam rumah. Dia yakin itulah Nabi Muhammad. Dia berkata, wahai Nabi Muhammad, cura yak gak aku. Gapo dia gak mau bawa? Siapa orang Mekah ni kata macam-macam hamu. Mari aku siapa? Wak tak limak pada aku. Siapa aku tubik dengan makan kapah takut dengar kata-kata kamu. Mu ajar gapo sebenarnya? Nabi Muhammad royak, aku ajar supaya mengesahkan Allah, Tuhan yang menjadikan langit bumi, tidak ada Tuhan selain pada Allah. Lepas tu baca surah Al-Ikhlas dengan baca surah Al-Falaq. Dua surah ni dia baca. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dengan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca dua surah ni, Sumamah bin Usal, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Ngucap masuk Islam. Apa nak royak masuk Islam? Sumamah ni duduk dengan Nabi. Falabistu, aku duduk dengan Nabi ni hanya beberapa ketika sahaja. Beberapa ketika ni nak royak tidak lama lah. Moga dia pun tu tinggal rumah dia. Nak mari umrah je, umrah. Biasa 2 minggu, siap lah ke. Pergi klik ni 2 minggu. Aku duduk dengan Nabi. Sementara dia kata, aku pun minta izin untuk balik ke kampungku. Nabi pun izinkan aku balik. Adik kakak, gitulah juga dengan At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Begitulah juga dengan ramai lagi sahabat yang bila jumpa Nabi masuk Islam, duduk dengan Nabi itu sementara ya. Nabi ajar agama ni. Nabi ajar bab akidah ni tidak lama. Kita nak perhabis sifat 20 tu kan. Bertahun-tahun tu pun tak faham. Jadi kena buh dalam kepala akidah ni bukan subjek yang payah. Akidah ni subjek yang cukup mudah. Imam At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nama dia Ahmad bin Muhammad, tapi gelar dia Abu Ja'far. Anak dia nama Ja'far, maka dia ni dipanggil Abu Ja'far. Amo ni nama Nur Azariza, anak sulung nama Amjad, maka amo ni dipanggil Abu Amjad. Abu Amjad. Pok kepada Amjad. Tu Amjad tu. Pok kepada Amjad, Abu Amjad. Abu Hamad, arwah saqamah kita ni ke. Nama dia Wan Qamar Zaman bin Wal Musa. Kerana anak sulung dia nama Hamad, maka dia ni Abu Hamad. Pok kepada Hamad. Imam At-Tahawi ni dipanggil Abu Ja'far. Bapa Abu Ja'far, anak dia nama Ja'far, maka dipanggil pok kepada Ja'far. Bila sebut Abu Ja'far At-Tahawi, kita pun nampak Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah At-Tahawi.
Dia menulis kitab Aqidah Tahawiyah ni hanya berbentuk poin. Ada 100 poin lebih ya. 100 poin ni hamba sebut tadi, kalau lebuh dalam buku 35 tu kat padai dah. Poin yang pertama kita sebut tadi, Allahu wahidun la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tu contoh nak sebut pendeknya poin-poin dia ni. Poin yang kedua, wala syai'a mithluhu. Tak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Poin yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu. Tak ada sesuatu yang boleh melemahkannya, melemahkan Allah. Wala ilaha ghairuhu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha. Poin-poin gitu dia himpunkan, ada 100 lebih poin. Itulah akidah seorang Muslim. Dan akidah ni dia jadi payah bila campur dengan falsafah. Kita duk dengar orang ngaji kitab ni Jawharatul Tauhid ko, kan? Oh adik kakak, ambang ngaji Pakhlani tak nak oyak. Masuk hak mula-mula tak apa lagi, dah stage kedua, stage 3, masuk Durwat Tasalsul, masuk Arud, masuk Jauhar. Jadi pening gitu ya. Jadi pening dengan gitu. Padahal itu semua tidak ada tuntutan dalam agama. Semua a'immah, ulama-ulama, imam-imam besar berittifaq bahawa sahabat-sahabat Nabi mula mengenal Allah tidak dengan cara ilmu mutakallimin yang ada pada zaman kita lah ni. Tanjis qadim, tanjis hadis, kan? Macam-macam istilah. Semua tu istilah falsafah yang tidak perlu pun kita tahu. Hak perlu kita tahu ni kitab Tahawiyah ni. Hak reka-reka Allah itu esa, Allah tidak dua, kan? Allah tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran dan sebagainya. Dan akidah kita kena tahu dia ada benar dan dia ada salah. Akidah ni ada hak benar, ada hak salah. Akidah salah panggil akidah juga. Puak-puak ayah ping, contoh. Kan? Kena ayah ping. Kerja langit. Muluh dah. Muluh dah. Dia membina empire dia. Ramai orang percaya dia ni Tuhan, bukan setakat Nabi, Tuhan. Ataupun pancaran Tuhan di dunia. Tuhan Allah tu duduk di langit tu. Ayah pay ni pancaran Allah. Maka ayah pay dengan Allah ni serupa ya bagi tolong. Lepas tu dia diterima di kuil Hindu, diterima di gereja, digoyak ke saya lah pencipta agama-agama ni. Oh, siung kaki Hindu tu. Tu akidah juga tu. Orang percaya gapo dia kata akidah. Tu big video kat situ kan pakai selek isap rokok. Jumpa ayah peng di alam sebalik mata. Alam sebalik mata. Aduh, sedap ayat dia, alam sebalik mata. Alam gapo tak tahulah. Tu akidah dia, dia yakin gitu. Maka akidah itu akidah yang salah. Siapa yang mengatakan sedemikian, itu akidah yang salah. Siapa yang mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, itulah akidah yang benar. Itu sebagai mukaddimah sikit berkenaan dengan akidah. Kita masuk biografi Imam Abu Ja'far At-Tahawi secara ringkas ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi. At-Tahawi adalah nama daerah yang terletak di dataran tinggi di Mesir. Terletak di satu tempat tinggi di Mesir. Imam At-Tahawi dilahirkan pada tahun 239 Hijriyah. 239 Hijriyah. Itu tahun lahir bagi Imam At-Tahawi. Dan wafat tahun 321 Hijriyah. 321. Lah ni tahun apa lah ni? 1443. Betul? 1443. Tolak dengan 321. Lebih kurang 1123 tahun. Ataupun 22 tahun. Imam At-Tahawi ni meninggalkan kita. 1122 tahun.
Tapi kitab dia masih diguna pakai, masih dibelajar sampai sekarang. Boleh bayang tak betapa dia panggil pahala yang mengalir dalam kubur Imam At-Tahawi. Dia mati 1122 tahun ni, tahun 1443 ni. Orang belajar lagi kitab dia ni. Ambil manfaat daripada ilmu dia. Allah. Beliau adalah orang yang terpercaya. Terpercaya di mana siqah. Orang yang siqah. Ya tidak apa kita lah. Kita ni payah nak sampai darjat siqah ni. Kalau dalam ilmu hadis nak sampai siqah nanti kakak, oh, syarat cukup. Tak rajin nipu. Tidak buat dosa besar. Tidak berterusan buat dosa kecil. Hatta tipu menatai pun tak. Contoh nak igat ayah, dia pergi hambak gitu je. Kalau dia tabur beras, dia tak perakak. Dia duduk atas rumah tu, pegang tali. Ayah mari makan padi kan. Dia tarik tali. Kena ayah. Kalau orang ilmu hadis tengok, tak boleh ambil dah hadis dengan orang ni. Apa? Nipu. Dia bukan pergi makan ayah. Tu nak pergi makan tak, ini igat ayah. Oh, sampai setara tu kita panggil, dek, ambil caklat ni. Ambil caklat. Anak dekat mari ngakuk. Sabar-sabar. Tak ada. Habis buat lolok. Okay. Kita nak gorai lah. Tapi dari segi ilmu hadis, tak terima dah tu. Dia tidak siqah. Tidak terpercaya. Oh, apa tu lagi duk nipu bini. Tiap malam demo ni mari mana. Kau satu berkelik ni. Tahu tak panjang ngajar. Kau satu tu ngajar ke mana. Bini tegak percaya lah. Kau tu lelaki dia. Terpercaya. Kokoh pendiriannya. Luas pengetahuannya. Ahli fiqh. Cerdas. Faham tentang perbezaan ulama. Penulis buku. Zuhud. Wara'. Mulia lagi terpandang. Ni pujian Syekh Nasiruddin Al-Albani kepada Abu Ja'far At-Tahawi. Bukan setakat dia ni dipercayai, dia ni dikenali sebagai orang yang tidak keluk-klik masalah ni. Keluk-klik. Kekok ni. Ni lagu mana ni, boleh tak boleh? Boleh satu. Tu satu kata talih. Ya. Oh talih tak salah. Orang lain kata mari tanya, dia kata boleh, orang tu kata tak boleh. Ngatik boleh ke tak? Kalau ikut sebenarnya tak boleh, tapi bawa. Contohnya keluk-klik ni panggil. Dok lah royak molek demo lagu mana, demo nak kata si. Kita tengok kalau duk sekali dengan pok-pok tu kita tak ngati. Kalau klik kapur kena ngati. Ni orang tidak kukuh pendirian, tidak kukuh. Abu Ja'far ni dok dia kukuh pendirian, luas pengetahuan. Banyak pembacaan, banyak jalan, banyak pesaing, jadi luas pengetahuan dia. Ahli fiqh, bab fiqh, tanya hukum ke apa dia boleh jawab. Cerdas, faham tentang perbezaan ulama. Dia bukan setakat boleh royak, hak ni kata gitu, hak ni kata gini, dia boleh royak bab apa. Bab apa mazhab Syafi'i itu orang tina batal semaya. Bab apa mazhab Hanafi itu orang tina tak batal semaya, dia boleh royak. Ada orang hanya boleh royak dalam mazhab Syafi'i tak boleh batal semaya. Mazhab Hanafi tak apa, tak batal. Bab apa? Tanya dia. Nak tanya aku belakang. Tu ada orang setakat tu je. Okay. Dia tahu hukum tapi tak tahu sebab. Nak jadi faqih, nak jadi orang yang dalam pengetahuan ni, dia kena tahu dengan sebab-sebab, dengan dalil-dalil. Bapa mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini, bapa? Dia ada kena sampai tahap tu. Dia juga penulis buku, banyak buku kitab-kitab dia. Antara kitab-kitab dia sahunya Syarhu Ma'anil Athar. Syarah Ma'anil Athar. Sunan Asy-Syafi'i, Ahkamul Quran, Mushkil Al-Athar, dan kitab kita ni, kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dia awak mari satu cerita, Syekh Nasiruddin Al-Albani awak mari satu cerita. Cerita ni Imam At-Tahawi sendiri tulis dalam kitab dia. Dia kata Abu Ubaid yang ketika itu menjadi qadi pernah berdiskusi dengan saya tentang pelbagai masalah. Ada seorang tu qadi, dia tak sebut negeri mana. Tapi
Imam At-Tahawi ni duk Mesir. Mesir ni jauh daripada Hijaz, daripada Madinah, daripada Mekah, jauh daripada Basrah, Kufah. Yang mana Basrah, Kufah, Hijaz ni menjadi orang panggil pusat ilmu. Orang pergi ngaji hadis, kau pergi ngaji tafsir, kau di Makkah, Madinah, di Basrah, Kufah, di Iraq pada masa tu. Tapi Imam At-Tahawi duduk mana? Duduk Mesir. Jauh. Menyebabkan dia tidak tersenarai dalam orang panggil macam ilmu akidah. Kita lebih kepada akidah mana? Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Okey. Biasa dengar? Akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang dinisbahkan kepada Abul Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Biasa dengar ke ni? Dah. Akidah kali demo. Kawan Asy'ariyah. Okey. Oh. Asy'ariyah ni gak lawan Wahabi lah. Mana? Apa tu Wahabi ni kita Asy'ariyah kita Maturidiyah. Asy'ariyah ikut jalan Abu Mansur Al-Maturidi. Adik kakak, tidak salah untuk kita kata kalau orang tanya, demo akidah mazhab ke dia? Kawan akidah At-Tahawi. Ke mana? Biar terkejut sekali orang. Sodoh kok mana pula Wahabi tidak Wahabi At-Tahawi. Kalau demo Asy'ari kawan At-Tahawi. Kawan ngaji dengan Ustaz Jaban. Ustaz Jawabi dak At-Tahawi. At-Tahawi. Kan dia duduk Mesir jauh dengan Hijaz. Hijaz ni pusat ilmu, Basrah pusat ilmu, jadi tidak terkehadapan nama dia. Padahal kitab dia diguna pakai. Dan kitab kita belajar ni, Akidah Tahawiyah ni, satu kitab yang diterima oleh semua mazhab. Ulama mazhab Syafi'i ambil pakar. Ulama mazhab Hanafi ambil pakar. Ulama mazhab Syiah ambil pakar. Khawarij pun pakar kitab At-Tahawi ni. Tu hebat kitab At-Tahawi ni. Khalah pun ambil, salah pun ambil. Nasruddin Albani ni Salafi ke? Syekh Al-Albani ni Salafi. Dia syarah kitab At-Tahawi. Ulama-ulama khalah pun syarah kitab At-Tahawi. Bahkan Syiah pun ada syarah Tahawi. Harari Khawarij pun ada At-Tahawi. Hebat dah Syekh At-Tahawi ni. Dia kata satu kali Tok Qadi nama Abu Ubaid duk berdiskusi dengan dia tentang pelbagai masalah. Kecek buat perbincangan. Satu hari saya menjawab satu masalah. Duk becek-becek, ada satu masalah tak? Tok Qadi Abu Ubaid tanya dia pun jawab begini. Bila dia jawab, mendengar jawapan saya, dia bertanya, apakah ini merupakan pendapat Abu Hanifah? Kata Syekh, maaf nak tanya, hok entah jawab saat itu, hok tu pendapat Imam Abu Hanifah kau? Siapa tanya? Tok Qadi tanya dia. Tidak kan? Tok Qadi tanya dia, entah sebut jawab saat itu pendapat Imam Abu Hanifah kau? Maka Imam At-Tahawi rahmatullah alaih ni kata, wahai Tuan Qadi, apakah setiap yang dikatakan Abu Hanifah mesti saya ikut? Bila Tok Qadi tanya dia, awak jawab tadi pendapat Imam Hanifah ke? Dia pun kata, Tok Qadi, apakah semua pendapat Imam Abu Hanifah ni mesti saya ikut? Kerana Imam At-Tahawi ni bermazhab Hanafi. Dia asalnya mazhab Syafi'i. Imam At-Tahawi ni mazhab Syafi'i. Di Mesir tu, bukan Imam Syafi'i hidup Mesir lama, dia mazhab Syafi'i. Tapi pok saudara dia ni siapa dia? Al-Muzani. Al-Muzani. Saya biasa dengar nama Al-Muzani? Ada? Biasa dengar? Siapa Al-Muzani? Guru Abu Hanifah? Anak murid kanan Imam Syafi'i. Khalifah Imam Syafi'i. Dapat gelar Khalifah kepada Imam Syafi'i. Siapa dia Muzani ni? Pok saudara pada Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pok saudara kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullah alaih. Pok saudara dia, pok cik dia Muzani ni.
Kalau kita di darul hadis ni Muzani ni mana ada? Di darul hadis ada ke tak Muzani? Tak tahu. Darul hadis kita dah ni ada perpustakaan Al-Muzani. Tu maktabah tu. Tahu ada pustaka kan? Tak tahu nama Muzani dia. Patut aja baca tak tulis. Saya pun baca saat ni baru. Tengok saat ni baru perasan nama Muzani perpustakaan ni. Perpustakaan Al-Muzani. Muzani itu merujuk kepada siapa? Pak saudara kepada Abu Ja'far At-Tahawi ni. Mazhab Syafi'i. Tapi Syekh Muzani adik kakak, Syekh Muzani ni walaupun dia mazhab Syafi'i, dia tokoh mazhab Syafi'i, dia banyak baca kitab mazhab Hanafi. Kitab Imam Hanafi sendiri, kitab Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf, dia banyak baca. Jadi anak saudara dia ni Abu Ja'far At-Tahawi dia tengok pak dara dia, kata gua pak dara aku dia Syafi'i. Dia baca kitab Hanafi. Dia tengok dia sendiri baca kitab Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi dia baca akhir dia kata aku tukar dah, tak serius mazhab Syafi'i, ambil mazhab Hanafi. Sebab tu dia digelar sebagai Al-Hanafi mazhab Hanafi dalam bab fiqh lah, dia dalam bab fiqh. Jadi walaupun dia mazhab Hanafi, dia kata adakah aku perlu turut semua apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Dia menyahut, saya kira kamu hanya taklid kepadanya. Tok kalau dikata, hamba ingat demo ni duk turu Abu Hanifah belakang. Saya katakan kepadanya, jawab Abu Ja'far At-Tahawi, orang yang taklid tidak lain adalah orang yang ta'sub. Orang yang taklid ni orang yang dipanggil orang yang ta'sub ataupun fanatik. Dia berkata kepada saya, atau malah orang yang bodoh. Suka dua-dua. Abu Ja'far kata orang yang taklid turut ni orang fanatik. Tok Qadi pun jawab kata kau tidak fanatik kau bodoh. Kata-kata ni terkenal dan tersebar di asal antara Mesir hingga banyak orang yang menghafaznya. Ramai orang duk kecek kata kita ni jangan duk jadi pentaksub. Pentaksub ni turut belako-lako. Turut belako-lako. Allahu Akbar. Hak tu ya tok guru kau nak juga tu. Walaupun Nabi kau nak tok guru kau nak kiri, saya kata tok guru kau nak kiri. Apa? Tok guru lebih tahu apa dikehendaki oleh Nabi. Okey. Ada ke orang ngajar gitu? Tak dengar. Kita kata gini, kita kata kalau Nabi kau nak ada tok guru kau nak kiri, kita cari tok guru kau nak juga. Turut hak tu. Tok Nabi kau nak tok guru kau nak kiri. Kita kata kita nak cari tok guru kau nak juga serupa dengan Nabi. Hak tu kau nak kiri tu goodbye. Goodbye. Sayonara. Orang yang taklid buta ni sama ada dua, sama ada dia taksub telajak, siapa tak nak menilai, ataupun dia tu bodoh. Ki bodoh tu dia tak boleh menilai. Akal manusia ni kalau dia panggil akal yang waras, dia boleh menilai apa yang baik, apa yang tidak. At-Tahawi ni gemar menuntut ilmu dan banyak guru yang telah beliau ambil ilmu darinya. Beliau juga menjadi sumber rujukan para murid-muridnya. Hamba sebut tadi Imam At-Tahawi rahmatullah alaih, kan dia ni orang Mesir, duduk di Mesir, maka tok guru dia ramai. Cuma tok guru yang orang panggil tidak masyhur. Tidak masyhur. Tidak tok guru duduk di Hijaz, di Mekah, Madinah, di Basrah, di Kufah. Tok guru sana tu orang panggil sahu-sahu. Tok guru kepada Imam At-Tahawi ni tidak dikenali mana dalam ilmu-ilmu hadis pada zaman itu, pada zaman itu. Baik. Imam As-Subki rahmatullah alaih pernah berkomentar tentang kitab Aqidah At-Tahawiyah ni. Imam As-Subki, mazhab Syafi'i, dia kata empat mazhab menetapkan bahawa akidah Imam At-Tahawi diterima oleh para ulama baik salaf maupun khalaf. Siapa kata? Imam As-Subki, ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata akidah Tahawiyah ni diterima
tak kira oleh khalaf ataupun salaf. Malah mazhab-mazhab menyeleweng macam Syiah, macam Khawarij pun menerima kitab At-Tahawiyah. Baik, kita masuk sikit pada isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah semata-mata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian ni adalah hak Allah. Sebab tu bila kita puji, orang puji kita, kita kena kata Alhamdulillah. Sehat demo, Alhamdulillah. Selera lagi pakai ni, Alhamdulillah. Cerah ke mata demo ni, Alhamdulillah. Tu semua puji-pujian. Orang puji kita. Welah, kau muda dia. Alhamdulillah. Itulah jawapan dia. Okay. Jangan duk kembang, hidung merah, pipi. Alah. Orang puji, weh, kau comel dia. Malulah. Mana? Bukan malulah. Alhamdulillah. Ni malulah. Jangan kata itu malulah ai. Allah perasa. Orang buat lolok pujimu tu. Mana? Oh, berat sungguh. Orang puji kita, puji itu kena kembali pada Allah. Sebab Allah yang kurniakan sehat kau kita, comel kau kita, gapo kau, Allah beri. Kita naik pakat, Allah beri. Kita boleh bonus, Allah beri. Semua Allah. Kepadanya lah kami memohon pertolongan. Minta tolong ni hanya dengan Allah. Nabi kata kepada dia, "Idza sta'anta fasta'in billah." Bila mu minta tolong dengan Allah. Tidak bermaksud tak boleh minta tolong dengan orang. Tolong akak barang. Dik tolong akak dik, habis tak cakap. Tak boleh ni syirik Allah. Tu bodoh dia panggil. Minta tolong dengan orang dalam perkara hak orang mampu, tak ada masalah. Kita sakit belakang suruh bini pecik. Ya, pecik belakang habis sikit. Sebab kita tak mampu nak pecik sendiri, tak siapa. Bini kita siapa. Okay. Lepas tu dia pula ada tenaga. Kalau bini kita seteruk, tak boleh gerak, tak sedap suruh lah. Ya, pecik. Dia sedikit je pun tak boleh kena seteruk. Suruh pula benda-benda yang dalam kemampuan manusia. Syirik ni berlaku bila kita minta tolong manusia dalam perkara yang dia tak mampu buat. Selamatkanlah kami, wahai habaib, wahai habib-habib, wahai wali-wali Allah, daripada azab kubur ini. Mu suruh wali Allah selamatmu daripada siksa kubur. Wali tu nak dia. Dia sendiri tak tahu kubur dia lagu mana. Tu dipanggil minta tolong dalam perkara yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Kita sakit pergi jumpa doktor, tak apalah. Sebab doktor ni ngaji. Ni sakit gini sebab dia gini. Maka ada ubat yang boleh beri kesan kepada orang-orang yang sakit ni. Kalau telah, insya-Allah. Tak ada masalah, tidak syirik. Ni syirik ni bila? Bila mu sakit jumpa Tok Bomo. Dia pun ambil kertas. Lukis ke mana? Ambil tok wah batal tidur. Tok wah batal tidur. Tak ada suih sikit abuk. Dengar orang, dengar jatuh, dengar berapa. Beda.